Kita harapkan kerajaan yang ada pada ketika ini membawa masuk pelaburan ke dalam negara kita. Tengok-tengok, sejak mereka mentadbir, mereka bawa pula pelaburan keluar daripada Malaysia. Apa cerita masalah sekarang? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tahu ada di antara anda yang mengharapkan saya untuk memberikan komen berkenaan dengan tindakan adun silat kelang iaitu Rashid Syari yang dikatakan telah mengikut jejak langkah 6 ekor katak bersatu di peringkat parlimen iaitu menyatakan sokongan terhadap Menteri Besar Selangor iaitu Adun Syari serta tidak keluar parti. Tetapi untuk video saya pada pagi ini, saya nak fokuskan kepada perkara yang jauh lebih penting, yang jauh lebih memberikan kesan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya, terutamanya orang-orang Selangor, orang-orang Shah Alam, iaitulah kilang yang paling legend dekat negeri ini iaitu kilang Goodyear dilaporkan akan menutup operasi mereka bermula pada hujung bulan Jun 2024 ini dan penutupan itu akan berkuat kuasa sepenuhnya pada penghujung tahun ini. Perkara ini tuan-tuan sekalian akan mengakibatkan 550 orang akan kehilangan pekerjaan. 550 keluarga, tak kira keluarga itu keluarga tempatan ataupun keluarga mereka dekat Bangladesh yang sebagai contohnya, mereka akan kehilangan pekerjaan kerana penutupan kilang Goodyear ini. Alasan yang diberikanlah mereka ingin menjimatkan kos dan sebagainya. Tetapi kita semua tahu, dikhabarkan kilang Goodyear tersebut bertindak mahu membuka kilang baru mereka dekat Vietnam. Konon-kononnya atas alasan buruh yang lebih murah serta buruh di sana buat kerja lebih masa dan sebagainya. Jadi di situlah anak-anak papa cuba untuk mereka alasan, mereka buka dekat Vietnam sebab apa? Sebab buruh sana murah lah, sebab mereka mampu bekerja lebih masa dan macam-macam, tak ada konflik itu ini sebagainya. Dan adakah benda itu terguna pakai dekat Malaysia? Nombor satunya tuan-tuan sekalian, kilang-kilang ini kalau buka pun kebanyakan pekerja mereka yang bersifat pekerja kerahan macam pekerja dekat kilang sebagainya, mereka ramainya guna warga asing. Warga asing ini boleh kerja 7 jam seminggu, so tidak ada isu berkenaan dengan perkara itu. Dari segi harga pun dia punya bayaran pun lebih murah sebenarnya sebab warga-warga asing ini pun tidak dibayar seperti mana dibayar warga tempatan. Warga tempatan biasanya akan mengisi bahagian pengurusan, bahagian pentadbiran, kerani dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga, penutupan kilang Goodyear ini akan merugikan Malaysia. Sebab apa? Satu, kita akan kehilangan cukai. Kilang Goodyear ini akan membayar cukai kepada kerajaan. Pendapatan mereka akan dicukaikan. Yang keduanya, oleh kerana pekerja-pekerja ini sudah tidak ada lagi orang kata apa pekerjaan sebagainya, maka kita telah kehilangan kebolehan untuk mengutip cukai daripada 550 orang. Tak ada cerita cukai pendapatan, cukai barangan dan perkhidmatan, SST sebagai contohnya, mereka membeli barangan dan sebagainya. Jadi kita sudah kehilangan 550 orang yang berpotensi untuk membayar cukai-cukai seperti itu pada kita. Dan yang paling utama sekali tuan-tuan sekalian, kita punya ekosistem ini akan terganggu. Bukan sekadar kilang itu yang akan kehilangan pekerja dan pekerja itu akan kehilangan mata pencarian, tetapi mereka yang terlibat secara simbiosis dengan kilang tersebut seperti pembekal getah, seperti kantin, seperti kedai-kedai dekat seliling kilang tersebut, warung-warung dan sebagainya. Semua ini akan mengalami impak dengan penutupan kilang tersebut. Jadi anak-anak papa ini saya tahu mereka cuba pandang secara harfiah saja. Mereka tak pandang secara ekosistem keseluruhan. Dan kita fahami benda ini. Anak-anak papa ni kadang-kadang mempunyai akal yang agak cetek juga. Kerana itulah mereka ini jadi anak papa. Kalau mereka ini punya akal yang bijak, akal yang berfikiran jauh dan sebagainya, mereka tak jadi anak-anak papa, masalahnya, betul tak? Tapi balik pada kisah kilang ini ditutup. Inilah dia tuan-tuan sekalian, penutupan kilang ini macam saya katakan tadi akan memberikan impak bukan sekadar kepada para pekerja kilang tersebut yang berjumlah 550 orang itu, tetapi akan memberikan impak kepada ekonomi dekat sekitar kawasan tersebut dan juga negeri Selangor secara khususnya serta negara ini secara amnya untuk jangka masa sederhana dan juga panjang. Sebab apa? Sebab tidak ada pengganti yang akan menggantikan kedudukan kilang tersebut. Dan kita akan ada satu lagi warehouse yang sudah kosong terbiar, tidak ada sesiapa pun yang akan menyewanya. Jadi macam saya katakan, rugi dari segi cukai, rugi dari segi kutipan itu, kutipan ini dan macam-macam lagi. Jadi berbalik pada argumen saya pada awal video tadi tuan-tuan sekalian, di saat kerajaan ini, Perdana Menteri kata, kita telah berjaya pelaburan lebih kurang 170 bilion. Kita telah ada pelaburan yang telah diluluskan sejumlah 300 lebih bilion. Kita tahu kita telah membawa pelaburan itu, ini dan sebagainya. Tetapi sekarang tengoklah apa jadi. Pelaburan yang dicanang-canangkan tak kunjung tiba, tak nampak-nampak pun rupanya.
Tetapi pelaburan sebenar yang sedia ada, yang legend pula tu, masing-masing mula satu persatu angkat kaki daripada negara kita ini pergi ke negara luar. Jangan cerita soal insentif, jangan cerita soal itu dan ini sebagainya. Sekarang kerajaan kita tidak boleh salahkan orang lain melainkan diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab satu, kenaikan kos-kos seperti kos SST, seperti kos elektrik dan sebagainya menyebabkan operasi kilang itu makin lama makin tinggi kosnya. Dan bila kos kilang itu tinggi, mereka terpaksa menaikkan harga tayar mereka dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, nanti rakyat juga akan mengamuk bila harga tayar makin naik lah, itulah ini dan sebagainya. Jadi, apa pilihan yang mereka ada? Mereka terpaksa pergi ke tempat yang tidak ada semua itu, yang tidak ada masalah berkenaan dengan kos dan sebagainya. Dan ini biasa, mana-mana peniaga pun dia akan pergi ke tempat yang lebih viable daripada segi ekonomi untuk mereka. Dan inilah masalah kerajaan kita. Kita tidak ada sebarang garis panduan yang betul-betul mampan untuk memastikan kilang-kilang ini kekal beroperasi dekat negara kita. Macam saya katakan, kita tak dapat bawa masuk pelaburan baru, pelaburan yang sedia ada pula keluar satu persatu. Ibarat yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Dan menyebut tentang pelaburan ini, tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu satu benda lah. Kita mahukan real investors. Kita tak nak financial investors. Financial investors ni sekadar beli aset kita, sekadar orang kata apa, beli harta kita lepas tu bawa keluar. Tetapi kita nak real investors. Mereka yang bawa masuk kilang, bawa masuk teknologi, bawa masuk kedai mereka, perusahaan mereka, buka dekat negara kita ini, memberikan ruang pekerjaan kepada rakyat kita. Itu yang kita mahu. Tetapi sekarang ini kita tak nampak real investors. Kita nampak hanya financial investors saja yang masuk dalam negara kita ini dan membeli satu persatu aset-aset kita dan sebagainya. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Macam saya katakan tadi, kerajaan ini makin lama makin tersasar. Dan satu persatu perusahaan yang legend-legend ini akan angkat kaki. Saya teringat lagi ketika sekitar tahun 2006 macam tu lebih kurang, dikatakan masa tu kilang Western Digital dekat Petaling Jaya dikatakan akan tutup operasi. Masa itu memang gila-gila, pembangkang mengutuk sana mengutuk kerajaan dan sebagainya, mengatakan kerajaan tak reti buat kerja lah, menyebabkan kilang yang legend seperti Western Digital itu nak tutup dan macam-macam lagi. Sekarang dah terbalik dah rupanya. Mereka yang duk kutuk-kutuk gila-gila tu sekarang ini pula bersilat mencari pelbagai alasan untuk menjustifikasikan penutupan kilang crude tersebut. Yang paling utama bagi mereka, kerajaan tidak boleh dipersalahkan. Lain macam betul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berbalik kepada kisah Adun Selat Kelang yang dikatakan telah berpaling tadah itu, dan juga kepada 6 MP-MP bersatu itu dan sebagainya, serta siapa saja yang mempunyai perasaan untuk melompat sana melompat sini, serta saya nak panjangkan benda ini kepada MP-MP Barisan Nasional yang waras, MP-MP GRS, MP-MP GPS dan semuanya. Tolonglah perhatikan keadaan negara kita ini, tuan-tuan dan puan sekalian, para MP sekalian. Tolong perhatikan betapa satu persatu ekonomi kita ini makin merudum di bawah kerajaan Perpadan Madani. Tolong jangan tipu rakyat. Tolong jangan tipu diri anda konon-kononnya, kita sedang berada di landasan yang betul dan macam-macam lagi. Kita akan pastikan rakyat sejahtera dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya anda tahu, anda lagi tahu dari saya bahawa benda itu berlawanan sama sekali. Tolong lakukan sesuatu. Dan yang paling penting, kalau anda perlu tarik sokongan daripada Perdana Menteri, tolonglah tarik. Tolonglah keluar daripada kerajaan Perpadan Madani ini, sebab sekarang sudah terbukti setahun 4 bulan mereka mentadbir satu persatu perkara yang tak bagus terjadi untuk negara kita ini. Untuk pertama kalinya, saya minta sangat kepada ahli-ahli parlimen ini, tolong berhenti berfikir pasal diri sendiri dan tolong menunggang nama rakyat konon-kononnya untuk rakyat dan sebagainya, tetapi adalah untuk hanya habuan bagi diri anda sebenarnya. Tolong, kali ini benar-benarlah berfikir pasal rakyat, benar-benarlah berfikir pasal ekonomi negara kita ini dan buatlah tindakan yang sewajarnya. Saya bukan nak anda memenangkan Perikatan Nasional, tidak. Tetapi cukuplah sekadar anda menarik sokongan daripada kerajaan yang merosakkan ini. Dan jika perlu, kembalikan saja mandat ini kepada rakyat, biar rakyat memilih sekali lagi. Masa itu, kita sama-sama puas hati. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Kita takut nanti, kerana ekonomi kita yang satu persatu rosak ini, rakyat akan bangkit dan akan bertanyakan kepada anda semua, pada kita semua, soalan ini. Masa itu kita nak jawab macam mana? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?